Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat lagi kita berjumpa untuk menyambung pengajian kitab mazhab Syafi'i, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Jadi ini lebih berhubung tentang apa ni, bab munakahat, ya, munakahat. Itulah keindahan apa tu Islam tu sendiri, dia sudah akan lari daripada bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat dan bab jenayah. Jadi supaya lengkaplah kehidupan kita yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi, yang kita ikuti dan sebagai pedoman kita untuk kelangsungan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita punya apa tu tajuk atau mukadimah ini, perkahwinan. Mukadimah perkahwinan. Setiap satu tu memang ada mukadimah dia. Semua ada mukadimah, ya. Pendahuluan. Pendahuluan tu mesti kena ada lah. Semua kena ada pendahuluan. Jadi apa-apa perkara pun kalau kita nak mulakan satu kerjaan ataupun kita nak buat melaksanakan ibadah, dia mesti ada mukadimah dia. Seperti macam bab kita semayang untuk puasa, dia ada mukadimah dalam bab puasa, ada mukadimah dalam bab solat, supaya kita tahu dari segi asas dia, tujuan, dari segi maqasid syariah itu sendiri, tujuan pensyariatan perkahwinan itu, dia ada mukadimah. Jadi baru kita boleh faham daripada awal, tengahan dan penghujung dari segi kita punya apa tu membina rumah tangga tu tadi, perkahwinan kita. Jadi kita kena fahamlah. Saya rasa ramai yang faham di sini, cuma kita nak menelusuri dari segi ilmiah, dari segi pengajian kitab mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi segi pendahuluannya, sesungguhnya bahagian rumah tangga lahirnya anak yang baik dan cerdik serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan suami isteri yang baik. Jadi ini dia kata apa, kebahagiaan rumah tangga. Maknanya kita memang kita nak, apabila kita nak bina rumah tangga, baik kita tanya orang beriman ataupun orang yang tidak beriman pun, mereka hendakkan melahirkan zuriat keturunan yang baik, yang soleh. Yang pertama yang soleh lah. Kemudian yang cerdik itu perkara yang kedua, yang soleh, yang solehah. Sebab kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami pasangan hidup dan zuriat keturunan kami yang menyejukkan mata hati kami. Menyejukkan qurrata a'yun, menyejukkan mata hati. Bukanlah menyejukkan pandangan mata. Kena ingat, ada perempuan yang kita tengok, pandang pada mata kita, zahir kita sejuk mata mandang kerana dia cantik lawa, kerana dia pandai bermakeup, kerana pandai berhias, maka kita seronok memandang dia. Itu kerana nafsu. Qurrata a'yun ni maknanya sesuatu yang menyedapkan hati kita, yang menenangkan hati kita. Yang itu kita minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menunjukkan mata hati. Bukan menunjukkan mata. Mata kalau kita tengok ratu cantik lah.
Kan? Ratu cantik, oh lawanya ratu cantik. Rupanya kita pilih, bukan kita lah, orang lain lah. Dia pilih seorang perempuan yang cantik, yang ada kedudukan, yang ada kata hartawan. Rupanya dia punya aksesori dia punya kos aksesori dia tak tanggung. Ini bahaya. Terpikat kerana rupa paras yang cantik. Jadi dia punya tuntutan aksesori, dia punya kelengkapan kemudahan diri dia tu. Beg tangan dia pun kita tak terbeli. Allah Rabbi. Harga 50,000 beg tangan. Masya Allah. Mati kita buat ni. Jadi itu sebabnya tujuan mendirikan rumah tangga tu bukan nak tengok yang menyejuk mata memandang, tapi menyejukkan mata hati. Yang baik, nak melahirkan zuriat keturunan yang baik. Itu kita doa kepada Allah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan suami isteri yang baik. Jadi kalau kita seorang yang beriman, maka memanglah kita dalam Quran pun cerita Allah akan pasangkan mukminin wal mukminat, wal muslimin wal muslimat, wa qanitin wal qanitat. Lelaki yang beriman, perempuan yang beriman. Lelaki yang muslim, perempuan yang muslim. Lelaki yang taat patuh pada perintah Allah, perempuan yang patuh dan taat pada perintah Allah. Jadi kenapa kita tengok perempuan musyrik, rupa parah yang cantik, pandai berhias, pandai menggoda orang, lenggang-lengguk dan sebagainya, personality dia yang menggiurkan, yang itu bukan pasangan kita, itu bukan pasangan hidup kita, kerana dia musyrik, ataupun musyrikah. Kena ingatlah keutamaannya untuk tetap pada pilihan suami isteri yang baik. Sebab kita dah kalau pilih yang tak baik, kerana kita tengok kepada personality ataupun rupa paras semata-mata, maka kita heboh pula kenapa rumah tangga kita bergelora. Kamu pilih pun dah tak betul, kamu ambil pilih yang tak betul, maka kedudukan rumah tangga kamu jadi goyah. Ini kita bukan nak kata siapa-siapa, dunia artis biasalah benda ni yang selalu kita tengok dalam laman sosial kita, itu yang berlaku. Kahwinnya bagai nak rock, cerai pun bagai nak rock. Habis heboh satu Malaysia, satu dunia heboh. Yang ini menjadi masalah. Orang pun buat komen macam-macam. Komen itu, komen ni pun dapat tak sekeringnya. Macam-macam belasan. Itulah apalah. Aduh. Tapi itu dia. Kalau kita mengaji kitab, kita tahu ini punca dia. Kita boleh dapat tahu ini dia punya asas permasalahan dia apa dia. Pemilihan itu mesti laku dengan penuh rasa sedar, tidak dipengaruhi oleh perasaan yang bergolak atau keinginan untuk memperolehi masalah tertentu yang bersifat sementara. Itu dia. Ya. Jadi dalam konteks pemilihan pasangan hidup itu mestilah atas dasar kesedaran, bukan atas dasar nafsu, bukan atas dasar kegelojohan. Inna nafsa la'ammaratu bisu'. Kalau kita memilih pasangan kita berdasarkan hawa nafsu, kerana nafsu itu suka kepada perkara-perkara yang jahat, perkara yang tidak baik, yang tidak elok. Jadi itu sebabnya mesti ada dasar pertimbangan akal, iman yang waras, bukan atas. Kalau kita pandang kek kedai kek kan ada jual kek macam kek, kita tengok color, warna, bau dia sedap, bila rasa Allah Rabbi tak sedap. Tengok cantik, elok kek tu, belum rasa lagi. Begitu juga dengan pasangan hidup, sama ada lelaki dengan perempuan, bukan lelaki pilih lelaki atau lelaki pilih perempuan. Tengok memang menarik, memang menawan. Tengok gambar pun jadi gila lah. Jadi gila bayang tu tengok gambar ni baru. Rupanya bila kahwin, Masya Allah, rasa nak mati rasanya. Habis mati katanya. Kerana tidak ada berdasar kepada keimanan, dan hanya berdasar kepada hawa nafsu semata-mata. Jadi ini masalah ni. Masalah kita yang berlaku sekarang ni. Jadi tidak dipengaruhi oleh perasaan yang bergolak. Apa yang bergolak kata pula? Nafsu. Keinginan nafsu semata-mata, atau keinginan untuk memperolehi masalah tertentu yang bersifat sementara. Apa masalah dia? Mereka memang kita rasa tenang tengok dia cantik. Tapi cantik tu kekal lama ke, saya nak tanya? Begitu cerita dia. Kita sayang kat dia pasal apa? Pasal cantik, lawa dia. Nak tanya, nanti masa dah 40 tahun kahwin, rupanya macam tu juga ke? Tak.
Maknanya dari masalah dia itu, maknanya kecantikan dia hanya bersifat sementara. Bukanlah tak boleh pilih bini yang cantik. Itu kadang-kadang kita tengok ada pasangan yang kahwin, mereka dipasangkan ataupun disandingkan, kita tengok macam mana dia pilih lelaki. Dia tu lelaki tu hitam legam, yang bini dia putih melepak. Kita kata apalah dia pilih macam ni kan. Hang tahu ke kebahagiaan hakiki itu bukan pada warna kulit, tapi kita lah hati kata apalah buta mata dia ni, kawan tu putih, yang ni hitam legam. Perempuan ni pun putih lagi rasanya, tapi dia bahagia. Ada, bukan nak bohong tak, kisah benar. Lepas tu dapat anak putih melepak, dia dukung anak tu pula, yang suami tu kan. Kita tahu tak nak sebut siapa, jadi dia dukung anak tu putih melepak ikut bini, dia hitam legam. Katanya anak hang kan, dia kata, dia kata anak aku lah, dia kata. Jadi ni dia, kita rasa pandangan mata kita ini tak boleh ni, pandangan mata kita kan. Jadi pandangan mata tu kadang memperdaya. Kita rasa tak bahagia, mungkin dia tak bahagia, tapi dia bahagia. Ni kita pandangan mata, kita tengok lah pandangan dia sendondon, sama cantik, sama lawak, sama kelulusan, kepandaian, kita tengok semua dah sepadan. Itu pandangan mata kita. Rupanya bercerai juga sudah. Tak bahagia juga. Netizen duk komen, pasangan yang cocok lah, memang lah, sedon-don kan. Netizen komen, bila dah bercerai, macam mana? Itu kata pandangan mata ni dia banyak memperdayakan. Dia tak semestinya itu adalah pasangan yang ideal untuk kita. Jadi kalau kita lihat di sini, pemilihan itu mestilah berasaskan dasar yang kukuh, dan akan kukuh dari masa ke masa. Mestilah berasaskan pada dasar yang kukuh. Itu sebab tengah ulama mengatakan bahawa jika kamu ini, kita namalah dalam kitab Sirat Salikin, sekiranya kamu dia kata pada ketika itu, pada karangan kitab Sirat Salikin, amat sukar nak mencari pasangan yang soleh-solehah ketika itu, maka lebih baik kamu hidup membujang. Itu lama dulu, dia orang boleh beruzlah dan boleh kawal nafsu dia, kerana tidak dapat menjumpai pasangan yang ideal, yang soleh-solehah untuk jadi pasangan hidup, maka lebih baik kamu membujang. Itu ya, sekiranya sukar ataupun tak memperolehi. Kalau dapat, lagi baik kita berkahwin daripada hidup membujang. Itu kata-kata para ulama lah, kata para ulama. Akad nikah memberikan kesan yang besar, kekal untuk satu tempoh masa yang panjang, serta dipenuhi dengan tanggungjawab. Itu dia. Aku terima nikahnya. Jadi mana terima nikahnya, bukanlah dari segi kita menghalalkan hubungan kita dengan dia, bukan itu saja, itu sebahagian. Ataupun memberikan kita, dengan kita berakad nikah dengan dia, maka insya-Allah dia akan menguningkan zuriat keturunan kepada kita. Yang penting itu dari segi tanggungjawab. Bila tanggungjawab, benda yang dipertanggungkan perlu jawab di akhirat. Itu yang penting. Jadi ramai pasangan ni, bila dia melangsung akad nikah, dia tak tahu tanggungjawab yang dia akan pikul itu akan disoal di akhirat, dan dia perlu jawab di depan ilahi di akhirat nanti. Itu sebenarnya. Itu namanya tanggungjawab. Mana sesuatu yang diamanahkan, yang dipertanggungkan, yang perlu dijawab di depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ini berat. Akad nikah dia bukan perkara yang boleh dianggap sambil lewat. Ini dikatakan jangka masa panjang, bukan di dunia saja, mana di akhirat. Maknanya kalau kita telah melangsungkan akad nikah dengan pasangan hidup kita di dunia ini, dan kita soleh dan isteri solehah, di akhirat nanti ada ditanya soalan, kita nanti akan dipasang dengan siapa? Dengan isteri kita yang solehah. Dia jadi ketua kepada bidadari dan jadi pasangan hidup kita dalam syurga, di samping kita memiliki bidadari-bidadari yang lain. Bini kita dekat dunia marah, Ustaz, dia tak bagi kita kahwin lebih berseorang. Dekat sana tak ada, kita tak ada masalah. Dia jadi pasangan hidup kita pula di akhir syurga, dan kita ada pula bidadari-bidadari yang dipasangkan dengan kita. Paling kurang 70 orang, bukan 4 berada 70. Sanggup ke? Memanglah. Kan dunia kata, mana ada orang mampu kita, tapi di akhirat dia lain cerita. Jadi itu dia akan jadi pasangan hidup kita. Mana jangka masa yang panjang dipenuhi dengan tanggungjawab. Tanggungjawab di dunia akan dipersoalkan di
Dia akhirat. Itu sebabnya seorang lelaki menyatakan hadis, dia masuk neraka kerana 4 orang perempuan. Seorang lelaki, dia dah selangkah nak masuk syurga, tapi dia masuk neraka sudah. Kerana apa? Kerana bini dia tak boleh didik, dia tak boleh tarbiyah bini dia. Yang kedua, kerana anak perempuan dia. Yang ketiga, kerana ibu dia. Lelaki ni. Dia kahwin, dia jual, dia tinggalkan tanggungjawab dia pada ibu dia. Sebab tanggungjawab lelaki pada ibu tu sampai mati. Yang keempatnya, kepada adik perempuan. Dia biarkan. Ini kisah benar, saya pernah umpat juga. Ini saya. Dia perempuan umur 28 tahun. Okay? Dia ada pasangan hidup yang tak sah, yang bukan nikah. Tak cerita, kita juga lah kan baca kitab kamu nak tidur. Maghrib kamu jadi tidur kan. Bukan nak tunggu isyak maghrib menjadi tidur. Tapi dia pun tanya saya macam mana nak tidur Qailullah. Tidur Qailullah ni sebelum Zuhur. Macam mana nak faham tidur Qailullah? Nak faham pergi tengok khutbah Jumaat kan? Itu tidur Qailullah. Belum Zuhur dia tidur. Itu memang ikut sunnah dulu. Tapi masalah masa khutbah. Itu masalahnya. Itu dah tidur Qailullah. Habis dah weh. Orang kata pula kata. Oh ya ke? Oi. Kejap dia yang. Memang kejap lah. Orang belajar ke mana pergi. Itu tidur Qailullah nama. Nabi dia sebelum naik Zuhur dia tidur Qailullah. Mana sebelum naik Zuhur Nabi tidur sekejap. Tapi bukanlah masa khutbah. Kita masa khutbah Aduh. Tapi dia jadi macam automatik kan, dia boleh ngantuk tu kan. Dia macam ada satu, orang kata siapa tak ada penyakit susah nak tidur, tu dia boleh dapat. Jadi itu dia cerita dia. Jadi hamba Allah ni kisah penuh lah. Dia melakukan hubungan seks tanpa nikah. Saya umum, saya sebut nama. Okey. Dia duduk bagian atuk. Bapak dia bagian atuk, bapak dia ada penyakit. Bapak dia kecil manis, darah tinggi dan minor stroke lah. Okey, bapak dia. Mak dia dah mati. Okey, dia umur 28. Dia ada pasangan hidup, duduk serumah. Okey, duduk serumah. Jadi masa dia nak salin, dia pergi Ipoh, dia bersalin dekat hospital Ipoh. Jadi hospital Ipoh telefon saya. Okey, telefon saya. Jadi saya kontak adik-beradik dia. Ada 7-8 orang adik-beradik. Semua jawab apa tau? Jangan telefon kami tak nak tanggungjawab. Itu abang adik-beradik kandung. Jangan. Dia nak mati ke, dia terlingkup ke apa, jangan sebut nama kami kat balai polis ke apa, jangan sebut. Kamu adik-beradik, ini adik kamu, ambil tanggungjawab lah. Dia mungkin dah dalam keadaan macam ni, bukanlah kita sokong dengan perbuatan seks tanpa nikah tu. Sekarang ni budak ni dah laki, budak ni nak humbang kat mana? Dia tak ada kerja, perempuan ni. Dia berkedudukan dengan orang lelaki. Lelaki dia pun kerja tak menentu. Budak baby ni sekarang, mungkin dia buang tu. Ini kes nak buang tu sampah, buang ke mana-mana kan. Sebab dia dah tertekan tu. Habis tu, telefon adik-beradik. Ada adik-beradik 7-8 orang. Duduk Pahang ada, duduk Bidor ada, Tapah ada. Tapi semua bagi respon, jangan telefon kami. Saya telefon ni pasal ni adik kandung kau. Bapa ada dekat Bagan Datuk, tapi masalah kecil manjang tinggi, minor stroke memang tak boleh ya. Jadi itu adik-beradik boleh ke jawab macam ni? Jangan, akan dipersoal di akhirat nanti. Adik perempuan kamu kan tanggungjawab lah. Nanti di akhirat Allah akan tanya dengan saya, boleh kata jangan telefon lah, jangan kacau saya ada hidup. Oh boy, patutnya telefon kamu buat kamu abang dia. Defend, bukanlah defend maksiat dia tu. Tolong bantulah dia. Didiklah dia, tarbiyah, ambil jagalah adik kamu ni. Dia dah terkumbang ambing dalam kehidupan. Ini cerita dia. Itu hubungan adik-beradik itu, dia ada tanggungjawab lah. Siapa yang nak ambil jaga anak saudara aku? Kamu lah ambil jaga. Ini dia. Ini berlaku dalam masyarakat. Allah Rabbi. Tahulah yang cakap. Adik-beradik, lelaki ramai ada. Kerja tu kerja ni macam-macam. Tapi semua kata jangan, don't disturb me. Mok cakap orang putih. Tak apa, bagi akhirat jawab. Kita dah usaha ikhtiar.
Bukan apa kita tak nak lah jadi kes pembuangan dan sebagainya. Cegah benda tu. Oleh itu kedua-dua calon suami isteri mestilah mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum akad nikah dijalankan. Ya. Ini dia. Bila akad nikah hendak dilaksanakan, suami isteri kena faham. Maknanya bersedia sebelum menjadi suami isteri. Itu penting, persediaan nak menjadi suami isteri. Apa dia? Itu kerja penting. Jadi kalau nak berniaga, kena ada ilmu berniaga. Itu kena faham. Kursus 3 hari perkahwinan, lepas tu di rumah tangga cerai. Kursus 3 hari boleh jadi bab munakahat tu udah mahir ke? Tak mahir. Itu pasal ada kuliah-kuliah munakahat di masjid. Hadirlah. Jangan kata aku dah pergi kursus 3 hari. 3 hari yang pandai semua lah. Tak ada. Tak boleh, tak lengkap, tak cukup. Tak cukup. Kursus kahwin 3 hari yang tak cukup. Jadi kehidupan ni penuh dengan berbagai macam-macam warna kehidupan. Jadi ilmu dalam tentang bab munakahat ini, itu sebabnya dia kena belajar, kena tahu. Dalam bab berniaga, kena berniaga. Macam mana buat ibadah, macam ibadah lah kita faham. Mana persediaan yang penting. Ni dia. Ya? Sebelum akad nikah dijalankan. Bila akad nikah jalankan, tanggungjawab kewajipan bapa tu automatic transfer kepada suami. Macam kita buat bayaran melalui inilah, online apa semua kan. Tengok duit dalam akaun tak ada, padahal tu buat bayaran online. Macam tu juga bila akad nikah, automatic tanggungjawab ke atas anak perempuan tu di atas kepala kamu. Semuanya kan. Sama ada dia semayang tak semayang ke, itu dulu bapak dia tanggungjawab. Tapi transfer kat kamu. Tak boleh lah nanti bila kamu kahwin, apa bapak kamu tak ajar kamu semayang. Mulanya lah bapak kawan udah transfer, aku sangkit-ungkit. Mak kamu tu tak ajar kamu kita rantik dulu. Aku tak tanya mak dia. Kamu punya tanggungjawab, kamu dah ambil dia jadi bini. Jangan ungkit-ungkit. Ini pasal tok ngenik kamu tu bengong sangat ni. Dah cerita tok ngenik ni apa? Jangan, bila kamu dah akad nikah, dah ambil tanggungjawab, kamu kena fikir lah tanggungjawab tu. Jangan ngungkit-ngungkit. Pasal apa lah habit dah ni buruk sangat. Siapa ngajar? Tak lain mak kamu ngajar. Udah. Kamu dah ambil nikah, dah jadi dia sebagai isteri, ambil tanggungjawab. Teruskan tanggungjawab kamu itu untuk mentarbiah, mendidik dia, membimbing dia. Bukan mengungkit-ungkit sebab dah akad nikah tadi. Dah akad nikah. Habis itu yang tabiat-tabiat buruk dia tu, ya kalau kamu dah dulu kamu dah akad nikah, maknanya benda tu tak boleh mengungkit. Sebab apa? Sebelum akad nikah kamu kena tahu benda tu dah. Apa dia punya hobi, apa dia punya habit baik dia, habit buruk dia. Tak ada manusia yang sempurna. Bukan? Apa kekurangan dia, kamu kena tahu. Benda tu kena tahu. Kerana itu atas dasar, atas kesihatan kamu. Jadi bila kamu dah akad nikah, maknanya kamu setuju segala kekurangan dan kecacatan yang ada pada dia. Berapa dia tempang. Jangan sengit sebelah. Dulu aku tengok elok, apa dia pakai kasut tinggi sebelah. Kamu tak siasat habis. Jadi masalah. Jadi kamu kena terima seadanya dah akad nikah. Tak boleh nak ungkit-ungkit lah. Itu dia. Ya? Tapi dalam bab akad nikah ni, sekiranya kita terpedaya, ditipu, maka kita diharuskan untuk menceraikan pasangan hidup kita. Ya? Betul. Memang ada dalam cara bila kita ditipu. Kan? Dia kata kerja pilot, berapanya bawa lori. Bukan hina kerja bawa lori dah. Dia mati-mati ingat kawan buat pilot, berapanya bawa lori. Jadi itu contoh, bukan hina bawa lori, tak ada. Tak ada hina, itu kerja kalau halal mulia kerja tu. Tak ada hina. Tapi ada mana-mana saya ada jumpa satu pasangan yang saya siasat. Saya ni bab rumah tangga ni rasanya nak lari lah pasal. Dia kahwin dengan seorang perempuan tu. Berapa perempuan tu gila bipolar. Saya tanya dia, abang tahu tak pasangan abang ni gila? Saya tak tahu.
Habis tu sekarang macam mana? Saya reda je, saya terima, saya tak cerai. Oh, mak. Bagus betul. Dia mesti makan ubat, bini dia tu. Kalau tak makan ubat, dia gila, dia pecahkan cermin, dia tumbuk dinding. Gila apa tak tahulah, nak 101 jenis gila, tak tahu nak cerita apa. Jadi dia memang makan ubat. Bila makan ubat dia tidur rumahnya. Tidak, sini saya tak bohong, saya sesat. Saya tak sebut nama lah. Bukan di Manjung, bukan di Manjung, di luar Manjung. Jadi cerita tu, saya dapat daripada pengesahan doktor. Bini dia kata, laki dia kata bini dia gila. Doktor kata memang pun dia bipolar. Dia kena makan ubat tenangkan mental dia. Saya kata itu pasalnya dia kalau ikutkan dia boleh ceraikan bini dia, tapi tak nak. Oh bagus, laki dia bagus. Dia jaga bini dia. Dia sara bini dia. Bagi pastikan dia makan ubat. Sampai sekarang masih tak ceraikan. Tak ceraikan bini dia. Tu dia. Sudah dekat 30 tahun dah kahwin. Okey, alhamdulillah. Adakah boleh dia menceraikan bini dia? Boleh, sebab dia tertipu. Dia kata dah kahwin, mau tahu dia tu gila. Boleh tak kalau cerai? Dia nak cerai? Boleh, tapi dia tak cerai. Oh, hebat. Memang hebat. Tu dia. Ya. Itu kelemahan dia juga lah. Pasal merisik tu kat mana aku tak tahu lah. Kita tak tanya lah. Tapi dia cerita dengan saya lah. Ini supaya setelah akad dijalankan, kedua-duanya akan melangkah dengan yakin bahawa segala sifat dan kelengkapan yang ada akan membolehkannya mencapai matlamat perkahwinan, dan dia yakin dengan masa depan perkahwinannya. Adakah semua pasangan perfect? Tak akan sempurna. Ada kekurangan-kekurangan. Kekurangan sebagai manusia yang Allah Ta'ala ciptakan kita bernama manusia, ada kurangan. Tapi kurangan itu yang tidak menjejaskan matlamat perkahwinan. Itu alhamdulillah. Ya. Rupa-rupa kahwin, rupa dia mati pucuk. Macam mana? Mati pucuk. Ada tak kes tu? Ada. Ustaz ni mereka apa? Kita adalah yang kes tu. Bukan bohong. Bini dia terlajak dengan menggali kapek. Pasalnya laki dia mati pucuk. Tak betul, tak bohong. Tapi dia tak cerai ke laki dia, tak minta pasal nikah tak. Tapi dia lajak dengan menggali kapek. Menggali kapek tu juga kapek ke rumah-rumah. Bayar rumah dengan aku ya. Kapek murah, banyak, cantik katanya. Kata aku. Ini kisah benar lah. Ya? Sebab kes tu sampai ke pejabat agama apa semua. Rupanya laki tu ngaku dia mati pucuk. Macam mati pucuk orang kahwin dia apa? Na'udzubillah minzalik. Jadi ini kisah dia begitulah. Kita sebut siapa mungkin bahaya berdosa. Jadi ini ya. Jadi ini itulah. Itu sebabnya kalau kita lihat maknanya itu salah satu adalah untuk mencapai matlamat perkahwinan, di antaranya untuk melahirkan zuriat. Itu di antaranya. Dia untuk membina kehidupan keluarga yang bahagia. Kena pasangan yang soleh-solehah. Untuk mendapat zuriat keturunan yang soleh-solehah. Itu dia antara matlamat perkahwinan itu tadi. Bukan setakat hanya hubungan di antara lelaki dan perempuan, bukan itu sahaja. Bukan itu saja. Cuba kita fikirkan. Kawan ni umur 60, kawan ni 60, ada yang 70 dia kahwin. Sebab mati, ni mati laki, ni mati bini kan. Ada kan? Mana dia perlu kahwin? Kita duk kata lah, sembang kena kopi. Siapa dia buat kahwin? Hanya kahwin tu jarak. Kahwin ni nak mengetih sama, nak sembang sama. Nak kawan-kawan merepek sembang sama. Duduk seorang kawan jadi merojan pula. Jadi dia kahwin dengan pasangan tu, dua-dua kalau ikutkan dah menopos tu dulu. Tapi lelaki tak ada istilah menopos kan. Perempuan lah, tapi kahwin. Tapi dia bukan matlamat perkahwinan itu hanya semata-mata hubungan seks. Sembang-sembang, gurau-gurau, kan? Tak ada orang kata siapa sembang seorang-seorang yang gelak ni. Jadi masalah pula. Itu sebab kadang-kadang tu ada juga yang dah 60-70, ada yang kahwin setelah mati ni pasangan hidup dia, ada yang tidak. Jadi kita bersangka baiklah. Bukan semata-mata dengan hubungan seks saja perkahwinan.
Jadi langkah-langkah itulah. Pertama sekali kita tengok sini mencari sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Sifat yang dituntut. Maknanya kita nak kahwin akhlak lah. Itu sebabnya Nabi suruh pilih agama. Agama tu apa? Memang kita akan cari agama Islam. Agama Islam yang berakhlak. Tak semestinya bertudung labuh, pakai baju kurung, tutup rapat, tetapi akhlak dia belum tentu lagi. Ada. Minta macam kata, tengok dalam TikTok tu yang berjoget yang pakai tudung tengok. Akhir zaman ni fitnah banyak sangat. Pakai tudung, pakai apa, joget lagu Hindustan. Ustaz tengok kan, dia tengok Facebook keluar kan. Apa benda ni? Rupanya bini kata, apa tu bang, lagu Hindustan keluar, pakai tudung. Aduh, alhamdulillah lah bini kita tak jadi begitu ya. Alhamdulillah lah. Jangan jangan sekali-kali buat benda begitu. Tak ada nampak tu sifat-sifat yang ditentukan kepada kedua-dua pasangan. Tu sifat-sifat yang dituntut. Itu sebabnya kalau kalau kita seorang yang tidak baik ataupun tidak sempurna ataupun ada kekurangan, maka kita terima yang seadanya dengan pasangan kita yang ada sedikit kekurangan. Biasalah. Betul ansur. Kekurangan yang boleh betul ansur di antara dua pasangan. Maksudnya bukanlah sifat kesempurnaan yang mesti ada. Mana tidak ada langsung kecelaan, tidak ada kekurangan. Tak ada. Ada kekurangan pasangan masing-masing. Tetapi sifat-sifat yang kekurangan yang tidak menjejaskan matlamat perkahwinan. Ni dia, ya. Itu dia. Tak ada masalah. Kalau sikit-sikit tu tak ada masalah. Jadi ini perkara dia mencari ni perlu, maknanya perlu merisik lah. Perlu menyiasat, perlu mendidik. Perlu mendidik, menyiasat. Perlu ambil tahu, perlu bertanya kepada jiran, saudara. Begitulah. Perlu ditanya, perlu disidik. Saya, itu sebab kalau kita tengok saya ada mengenalikan kes yang perempuan yang terlanjur ni. Biasalah, letak masuk tangan isteri. Kemudian dia keluar, bebas dalam lahirkan anak apa semua. Jadi dia pun dari anak. Lepas dalam beberapa tahun dia hantar surat kat saya. Bukan surat pinang saya tak, surat jemputan dia nak kahwin. Surat jemputan dia nak kahwin. Jadi saya pergilah hadir perkahwinan dia. Dia ni terlanjur dulu, dia tahu, terkenal. Saya mengenalikan kes tu. Dan pasangan dia duduk di situ. Perlu tak saya nak heboh benda tu? Tak payah. Haram bagi saya. Jadi kalau lelaki tu tahu tak dia terlanjur, itu pulang kat lelaki tu lah. Kau dah siasat, kau pilih di pasangan, kau punya tanggungjawab sendiri lah. Bukan aku nak heboh-heboh pula. Tapi kalau sebelum perkahwinan, dia siasat, lepas tu dia datang jumpa saya, dia bertanya, adakah saya boleh bercerita ataupun saya menyembunyikan saja? Saya tak boleh bercerita kepada orang-orang luar, orang-orang lain. Tapi kerana dia nak kahwin dengan perempuan tu, dia bertanya kat saya wajib bercerita sekadarnya dan saya mengatakan mungkin dia dah bertaubat. Tapi saya tak boleh hebohkan ke lain, dia pun tak boleh heboh ke lain. Sebab dia nak jadikan pasangan hidup dia perempuan tu. Tapi bila dah ada kat jenjang pelangin, dengan lauk-lauk kilau, berjeling tak menjeling semua, awak makan genduri situ, kenal bukan tu? Makan dengan mulut, bukan bercakap dengan mulut. Makan lepas tu, sallallahu alaihi balik. Dia dah pilih itu, dia tak atas dia. Dia dah siasat, jadi dia rela, itu dia punya pasal. Jangan haibuh pula, buat announcement pula tengah tu. Tak payah. Itu dia. Jadi kadang-kadang netizen ni, itu yang jadi hara ni pasal itu lah. Suka sangat memporak-porandakan keadaan ni, masalah kita tengok. Janganlah jadi nak menempah dosa buat apa. Tak pasal-pasal dengan ibadah kamu pun dengan cacat, salah dengan kekurangan, tiba-tiba nak tanggung dosa pula sebab cerita buruk orang tu buat apa. Inilah masalah kita tengok yang berlaku di kehidupan kita. Ini fitnah sahaja. Melihat pakai tunangnya, lihat pakai tunang boleh sampai rambut dia pun kita boleh tengok, kaki dia, tangan dia boleh tengok. Kalau orang tua dulu dia faham, tengok rambut tu dia tahu dah. Tengoklah tunang tu macam mana. Batu aktiviti dia, hobi dia, tanyalah kepada jiran tangga, saudara mara, dan begitu juga kaum kerabat ataupun saudara mara dia, kena tanya, kena selidik, kena siasat. Melihat bakal tunang. Itu dia. Jadi adakah itu dosa? Tak. Sebab dia nak jadi pasangan hidup kita. Itu sebabnya pelajar-pelajar universiti, dia orang bercinta ataupun dia dapat pasangan yang berkenan dengan
untuk dijadikan suami, bakal suami pada ketika mana dalam masa belajar di universiti. Sebab dia dah tengok semua, dia dah nampak, dia tahu, dia sembang kan. Bukan saya galakkan benda tu tak. Berbeza macam orang dulu-dulu kan, tak nampak, tak pernah tengok, tak pernah lihat, tiba-tiba orang tua carikan. Ya, mana tak pernah tersentuh, tak pernah tengok, tak pernah lihat, tapi orang tua dah selidik, dah kaji, sudah siasat, bagi-bagi dekat anak dia, kira alhamdulillah. Macam lagu SM Salim, cinta orang dulu, cinta orang sekarang kan. Jadi sebenarnya bukanlah saya kata dia dapat pasangan hidup dia dalam universiti itu semuanya haram, tak. Kalau dia tak pegang, tak buat benda-benda yang haram, tak ada masalah. Sebab mana-mana lelaki perempuan, bila sampai umur dia, dah tahap kematangan dia, jumpa dengan pasangan dia, ada naluri suka kepada perempuan. Perempuan naluri dia suka pada lelaki. Memang Allah jadikan itu. Adam dia naluri dia nak pasangan hidup, maka Allah jadikan Hawa pasangan hidup dia. Kalau tak ada naluri hidup itu, bukan orang, malaikat Allah. Dia nak pasangan hidup tu naluri yang positif. Maknanya dia nakkan pasangan hidup, dia nakkan ada isteri atau nakkan ada suami. Itu memang neutral lah. Kita jangan rasa pelik pula bagi anak kita kan. Itu sebab mana-mana mak bapak dia tengok anak dia lain sikit, ada perubahan, kemudian ada mana dia cuba nak menghias diri, nak mengemas diri, nak diri tu, penampilan diri tu nak cantik, dia tak kan. Seorang pasangan hidup lah. Jadi mak bapak yang betul-betul perhatian, dia tahu tentang perubahan anak dia tu, dia sedar, dia akan ambil tindakan ya. Jadi meminang, itulah ABC tu, meminang ya. Yang merisik tu dalam melihat bakal tunang lah, merisik dan sebagainya. Merisik, nak tengok macam mana ya. Jadi ini dia. Maknanya boleh siasat, boleh disiasat, ditengok kepada pasangan hidup dia macam mana. Itu sebab kalau kita tengok dalam hal keadaan bila kita nak kahwin dengan seorang perempuan atau perempuan nak kahwin dengan seorang lelaki, dia tengok juga keluarga ataupun bakal bapak mentua tu macam mana. Ada setengah yang begitu. Dia tengok juga macam mana ya. Dia akan siasat macam mana keadaan keluarga mereka, macam mana kehidupan dia macam mana, sosial dia macam mana. Itu semua sepatutnya dia ambil berat lah. Dia ambil berat. Jadi kita tidak mahu perkara-perkara isu-isu yang berbangkit selepas ni. Tapi walau bagaimanapun kesempurnaan yang kita dah ke 91% bukan kita takkan perlu lagi lah. Tetapi pentinglah supaya kita mengenali, menyedari dan kita mengenali pasangan kita tu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi yang A ni dia kata mencari sifat yang dituntut pada kedua pasangan. Islam telah menggariskan sifat yang perlu ada pada calon pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Seorang yang ingin berkahwin mestilah mencari suami atau isteri yang bersifat dengan sifat-sifat berikut. Ini dikali pandu oleh para ulama berkutah hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, agama yang sahih dan akhlak yang mantap. Ya. Azan kita terima kasihlah beritahu kita takut terleka tumpul. Jadi agama yang sahih dan akhlak yang mantap. Jadi lelaki yang bakal berkahwin mestilah beragama dan mempunyai akhlak yang baik. Mana yang beragama ni, mana mengamalkan agama. Kalau tengok IC memang Islam. Ya. Jadi kita tidak mahu sebagaimana Nabi bagi tahu, la yabqa min islami illa rasmu. Tidak kekal, tidak ada agama pada diri seorang tu hanya melainkan pada namanya saja dalam IC. Jadi memanglah kita tengok IC agama Islam. Beragama maknanya dia mengamalkan tuntutan agama. Dari segi solat dia, puasa dan tuntutan syarak dia beramal. Itu kita kena utamakan. Ni dia. Bila datang rumah, bila dia datang rumah nak melawat bakal bapak mentua, mak mentua, bila waktu sembahyang azan dikumandangkan, dia pun tak tahu je. Ini dah bermasalah. Itu maknanya bermasalah. Dia tidak mempedulikan, dia tak ambil tahu, ataupun dia buat lakonan yang baik pun itu pun terberdaya juga. Lepas mak mentua pijak semua dah mati kan. Belakang mak mentua na'udzubillah. Jadi itu siasat tu bukan di depan saja, siasat di belakang. Maksud saya gitu. Merisik tu bukanlah setakat merisik di depan, maknanya di dalam pengetahuan dia, dan kita datang menyiasat di luar pengetahuan dia.
Nanti kalau lakonan semata-mata. Lakonan semata-mata dalam minggu inilah. Habislah kena kencing bapak mentua. Rupanya lakonan. Tak betul. Rupanya dia ni Syiah. Mati. Tidak, bukan saya nak bohong. Saya ada jumpa seorang lelaki. Dia kahwin dengan seorang perempuan tu. Bila kita sembang-sembang ni, dia pro Syiah kata. Badan dia lebih suka kepada Syiah. Dia kata dia ni macam mana dia ni. Dia bermasalah. Dia ada masalah. Pro Syiah, kemudian dia mengiktiraf imam-imam 12. Na'udzubillah min zalik. Dia dah kahwin dah, ada anak dan sebagainya. Jadi ni bermasalah. Bermasalah. Semayang tak semayang. Semayang kudan ni. Itu saya kata bermasalah. Dia tidak mengamalkan agama Islam yang sebenar. Memang bermasalah. Banyak bukan saya nak mengada cerita. Saya bukan nak bohong. Ini memang merana lah perempuan ni. Jadi macam mana? Sukar untuk nak cerai tu amat sukar lah. Nak tinggal lelaki sukar dengan anak lagi dan sebagainya. Ini memang realiti kehidupan memang berlaku. Kerana inilah masalah dia bila dapat pasangan yang tidak beragama. Memanglah dari segi acik agama Islam, tapi dia tidak mengamalkan agama Islam itu sendiri. Dia patuh pada perintah Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Inilah. Ingat akhlak. Kamu minta dekat laki kamu Allahu Rabbi, di luar kemampuan dan luar keperluan yang menjadi wajib untuk dia tanggung. Betul tak? Dia mampu nak duduk rumah teres ataupun rumah simidi ke, contoh tak kisah. Kamu minta di luar kemampuan dia, itu dah tak ada akhlak kamu. Pakai tudung, pakai jubah tu. Tapi minta di luar kemampuan suami, jangan. Suami tu bukan tak tanggungjawab. Tetapi dia nak lebih daripada itu. Itu minta cerai. Minta cerai. Ada ke nafkah tak bagi duit kahwin, duit raya? Nak tanya. Dia nak tanya ni, siapa yang tak nak bagi duit raya pada bini? Kau main nanti tak cerai pula. Bila tanya tak ada bagi duit raya, tak pernah bagi. La ilaha illallah. Duit raya itu bukanlah nafkah yang wajib. Itu kata pakai tudung elok apa, tapi bagi alasan yang merepek-repek. Pasal tak boleh beli bag saya yang harga 30,000, mampu beg harga 30-40,000. Ini bukan nak bohong dah. Allah Rabbi, mana nak belinya beg apa tu? Tak tahu nak cakap lah. Itulah realitinya. Abang akhlak itu bab akhlak. Akhlak yang baik. Hormat suami, tak teging-teging suami. Dia panggil, hoi, ya, panggil suami. Tak boleh lah. Panggil dengan lemah lembut. Suami pun begitulah. Tak boleh mengherdik atau apa meninggikan suara. Itu bab akhlak. Kalau depan bakal mak mentua dia tengking anak kita cakap ke anak kita, kamu tak ke kahwin dengan dia? Depan aku boleh tengking kamu. Dia jerit-jerit macam tu je. Aku menengok mengerun kan mak mentua dia. Ini perempuan ke ni talent ni kamu nak kahwin ni? Tak betul. No, dia tak pernah suruh ada akhlak dia. Begitu kurang ajar dia. Kita baru tahu anak kita. Abang tak kenal dengan orang. Dia jalan lompat-lompat datang depan kita. Belum nak kahwin dengan dia nak salam aku dah. Tak silap aku kahwin dengan dia pula nak. Dia nak salam dengan bakal mentua. Belum tadi lagi bak mentua. Dah kahwin tu nikah tu tak apalah salam. Ni dia. Allah Rabbi, ada setengah tu bini tu, isteri dia cemburu tengok menantu rajin salam dengan pak mentua. Ada. Pasal apa? Allah, saya tak boleh tengok suami saya salam dengan menantu saya. Loh, cemburu buat apa? Kalau cerai bukan boleh menikah dengan menantu tu. Kau tidak pengharaman selama Islam kat nikah tu. Orang tak reti rupanya. Tak ada nak cemburu buat apa. Tak ada nak cemburu. Setelah kahwin dengan anak kita. Ni dia. Jadi itu semua boleh jelas, boleh kita tahu, boleh kita nampak lah. Pakai pun kita tengok seluar sendal, baju ketat. Aduh.
Kalau seorang bakal bapak mentua, dia mesti akan bagi tahu ke anak dia, macam ni kamu nak kahwin ni, Allah tengok pakaian pun na'udzubillah misalnya. Dia tak jaga dari segi aurat. Itu situ pun sudah kita boleh faham lah, kita boleh tahu macam mana orangnya. Mungkin dia keluar, dia bertudung, pakai bertudung, pakai ada kurung elok, alhamdulillah. Itu saya kata, di depan kita pun kita kena siasat, di belakang kita, di luar pengetahuan dia pun, itu tanggungjawab kita. Itu dia. Tapi bila mak bapak tu dia dah didik anak dia berpendidikan, ada pendidikan agama, mak bapak percaya ke anak, dia mesti pilih bakal suami atau bakal isteri dia, mesti pilih macam dia yang ada pendidikan agama. Kebanyakan mak bapak itu, bila dia didik anak dia dengan pendidikan agama, dia yakin anak dia akan pilih, dia punya taste tu mesti tak lari juga. Kebanyakan bapak itulah. Ni ya. Ada setengah bapak tu, anak hang pun aku tengok pakai seluar, pakai baju macam nak kelonding, nak bagi cari yang punya elok. Anak kamu pun pakai seluar macam nak kelonding, yang jenis nampak berbinci belakang pungguk kan. Tapi nak cari elok juga. Sedar-sedar macam ni pasangan hidup anak kamu tu macam mana, mesti dia cari yang macam dia juga. Begitulah ceritanya. Nanti kita sambunglah. Tajuk satu ni kita ulang mana nanti. Jadi tajuknya memanglah melirik-lirik cerita. Jadi sebelum apa-apa kita berhenti dulu lah. Sudah ingin nanti kemarah. Subhanallah walhamdulillah syukur anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.